Okey, tamadun Yunani. Tamadun Yunani merupakan satu tamadun yang besar yang pernah wujud dalam dunia ni. Dan mereka maksudnya mereka telah menghasilkan beberapa tokoh-tokoh beberapa tokoh-tokoh ilmuwan yang telah menyumbang dalam dunia ni, yang memberi kesan dalam dunia ni. Antaranya kita tahu Aristotle, tapi dalam bab perubatan antaranya ialah Galen dan Hippocrates. Okey, Galen dan Hippocrates ni secara tak langsung dia sebenarnya mempengaruhi, contohnya Galen mempengaruhi juga teori-teori Ibn Sina. Contohnya Ibn Sina ada tulis tentang Galen, maksudnya teori-teori Galen dia ambil dan dia letak dalam karya dia. Dan juga ada juga antara tokoh perubatan Muslim yang mengkritik Galen ini. Apa yang dikritik tak apa, nanti kita tengok. Dan siapa yang mengkritik itu ialah Ar-Razi. Dan dia telah ada satu buku yang dinamakan sebagai Syukuk ala Ahli Nusul. Dia tak cakap Galen lah. Okay. Dan Hippocrates, seperti mana kita tahu, yang pelajar perubatan terutamanya, kita tahu hingga hari ini ada yang dipanggil sebagai Hippocratic Oath. Dan mungkin Hippocratic Oath ni kita akan bincang, kata silap saya, dalam fiqh perubatan nanti. Hippocratic Oath ni adalah sebenarnya secara prinsipnya sumpah ataupun ikrar pelajar-pelajar perubatan sebelum dia nak jadi doktor. Ataupun sebenarnya ikrar semua doktor lah sebelum dia mula kerjaya. Antara benda tu ialah diikrar dia akan contohnya akan merawat pasien sakit dengan kesungguhan dan kemampuan dia sedaya upaya tanpa mengira latar belakang, kaya miskin semua sebagainya. Dia secara etikanya adalah bagus. Namun kalau asalnya Hippocratic Oath ni dia ada asal sebab Yunani, kepercayaan Majusi dan sebagainya. Jadi ada dewa-dewa dan sebagainya. Jadi kalau contohnya kita demi Allah sebagai saksi sebagainya. Jadi mereka kepercayaan mereka contohnya Tuhan-Tuhan ini sebagai saksi lah, benda saya pun tak ingat benda lah. Jadi itu yang agak mungkin bercanggah. Walau bagaimanapun beberapa pertubuhan Islam pernah buat persidangan dan mereka cuba mengubah Hippocratic Oath ni untuk menjadi maksudnya Muslim Physician Oath lah. Okey, ikrar pengamal perubatan Muslim. Jadi asal yang atas itu tukarlah demi Allah sebagainya, Allah sebagai saksi sebagainya. Dan juga hatta orang Barat secara umumnya mungkin ada setengah yang masih menggunakan Hippocratic Oath dan mungkin ada setengah yang dia ubah aja. Dia tak guna dah gods lah, apa benda semua, tuan-tuan semua tani tu. Dia terus bersumpah ikrar dengan diri sendiri. Saya berikrar dengan diri saya sendiri, bersumpah dengan diri saya sendiri. Okey. Dan yang popular di dalam Yunani punya tamadun yang menyumbang kepada perubatan adalah teori humorism. Teori humorism ni sebenarnya juga bersangkut paut dengan teori empat unsur alam, iaitu tanah, air, angin dan api. Ayuh. Okey. Namun bila dikaitkan dengan badan manusia, dia dipanggil sebagai darah, cecair yang perlu kuning bukan kuning, cecair yang perlu hitam dan lendir. Jadi mereka berpandangan bahawasanya manusia mendapat penyakit, contohnya demam, apabila empat cecair ini tidak seimbang. Okey. Jadi itu teori diorang pada zaman ini. Dan ini teori humorism ini digunakan oleh masih diambil oleh Ibn Sina, kata silap saya. Namun benda ni of course lah sekarang tidak digunakan lah teori ni. Sebab semestinya badan manusia itu bila kita dah buat kajian semua, lebih kompleks daripada sekadar empat unsur. Dan penyakit bukan semata-mata ketidakseimbangan ni, tapi banyak lagi sebab-sebab penyakit. Okey, itu tak payah urai lah. Okey, next. Tamadun Arab sebelum Nabi SAW, kita tahu maksudnya tribal system ataupun sistem kabilah-kabilah di dalam suku-suku Arab ni secara tidak langsung mempengaruhi cara perubatan mereka. Mereka lebih bergantung kepada dukun-dukun dan ketua-ketua kabilah berdasarkan pengalaman mereka dan juga berdasarkan apa yang wujud, bahan-bahan yang wujud di sekeliling mereka. Dan tidak bersistem sangat dan tidak tersusun. Okey, next. Kita dah habis tentang zaman purba dan zaman tamadun besar dunia. Seterusnya insya-Allah kita akan masuk perubatan dalam tamadun Islam. Okey. Next. Perubatan dalam tamadun Islam. Next. Okey, kita akan cerita permulaan perkembangan. Bagaimana selepas kewafatan Nabi SAW dan selepas Khulafaur Rasyidin, hatta selepas
Bani Umayyah. Maksudnya dalam antara Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah, bagaimana perkembangan perubatan ini berjalan. Antaranya yang kita sebut di dalam tajuk yang lalu, iaitu tubuhnya Baitul Hikmah yang diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan oleh anaknya, iaitu Khalifah Al-Ma'mun. Okey, dengan peranan Baitul Hikmah dan juga bergabung dengan peran pemerintah, maka kebanyakan ilmu-ilmu daripada tokoh-tokoh perubatan Yunani ini seperti Galen dan Hippocrates ini, karya-karya mereka dibawa masuk dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan juga mereka cuba mengembangkan lagi ilmu yang ada. Peranan pemerintah sebagai contoh, karya-karya itu mendapat sponsor dan tajaan daripada pemerintah, insentif. Maksudnya contoh macam sekarang mungkin dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran, lebih kurang contoh. Dan satu lagi ialah wujudnya institusi kesihatan yang dipanggil sebagai Bimaristan. Bimaristan secara literalnya, sebenarnya Bimaristan ini bahasa daripada bahasa Parsi. Namun Bimaristan ini maksudnya ialah apa dia? Hospital. Bimaristan adalah hospital. Dan sistem yang diamalkan ketika ini, yang insyaAllah saya akan terangkan kemudian, contoh Bimaristan lebih kurang mirip kesannya ada dalam sistem perubatan hospital kita hari ini. Seterusnya, next.